Assalamualaikum dan salam Surat Kusang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Memulakan berita malam ini dengan projek menaik taraf bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Lama kepada Pusat Persembahan Seni akan mula dilaksanakan pada April tahun ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pusat yang dinamakan sebagai Istana Budaya Sarawak itu dijangka siap pada tahun 2026. Menurutnya, projek tersebut memakan masa susulan kontraktor yang telah dikenal pasti. Untuk mengendalikan renovasi bangunan lama berkenaan, perlu melihat secara halus apa yang perlu dikehendaki oleh Kerajaan Sarawak agar tidak mencacatkan struktur bangunan termasuk barangan berharga yang perlu disimpan. Saya percaya tidak lama lagi kerja-kerja membaik pulih akan bermula. This venue ataupun this premise dia lain daripada yang lain, sebab itulah dia kena dijaga-jaga sedikit. Kalau macam bangunan yang totally new building, it will be much easier to build up. But then it's the old Dun building. There are lots of things that we need to preserve. There are lots of things that we have to still maintain. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas menyempurnakan majlis pelancaran original soundtrack berjudul Cinta Abadi dan sebuah filem pendek di Muzium Budaya Borneo Kuching pada Selasa. Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu sebanyak beberapa kali butiran projek berkenaan dibentangkan kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, dan reka bentuk akhir telah dipersetujui. Terdahulu semasa berucap pada majlis pelancaran, beliau berharap anak-anak tempatan yang menceburkan diri dalam industri hiburan akan membuat persembahan di Pusat Persembahan Seni dengan lebih kerap apabila ia siap kelak. It is my dream to see that this Centre of Performing Art, our own Sarawak Istana Budaya, being utilised kalau dapat every 2 weeks ataupun every month mesti ada performances, and that is one way for us to build up Sarawak to be a better place, and when the city have got something like that to show, then we can safely say that we are much more affluent in our outlook, as well as that would also be a good tourism product for us to showcase to visitors that come over to Sarawak in future. Dalam masa sama, beliau mengucapkan tahniah dan syabas kepada penyanyi anak jati Sarawak, Dewi Liana Seresta, yang berjaya menghasilkan karya lagu yang diilhamkan daripada cerita legenda Bumi Kenyalang Puteri Sejinjang. Turut hadir Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snodan Lawan, dan Timbalan Menteri Belia Sukanan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerald Rentap Jabu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, Datuk Hee Chang Kee, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sherina Husaini, serta tetamu jemputan yang lain. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak menyokong usaha Agenda 2023 Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak yang merupakan manifestasi program yang dilaksanakan DBP sepanjang tahun ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, semua agenda itu telah disokong oleh Kerajaan Sarawak sebelum DBP melancarkan program tersebut. Sebelum Dewan Bahasa Pustaka mengadakan program ini, kita telah mengadakan perbincangan dengan mereka, dan salah satu daripada perkara yang core program keseluruhan program ini adalah bersifat untuk menyatukan, bersifat mengukuhkan perpaduan, dan juga selain daripada memperkasakan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu itself. Tetapi dalam masa yang sama, dalam konteks negeri Sarawak, dalam program-program ini nanti kita juga akan berkongsi maklumat bahawa di negeri Sarawak dalam perlembagaan kita tidak ada bahasa rasmi, dan kita juga mementingkan juga penggunaan bahasa Inggeris
sebagai bahasa bumbungan dalam bahasa ilmu dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Agenda 2023 di BP Cawangan Sarawak dan sayembara pidato perpaduan peringkat negeri Sarawak di Kuching pada Rabu. Dato' Abdullah Saidul menambah DBP akan mewujudkan platform bahasa Malaysia dalam aktiviti mereka untuk merapatkan lagi perpaduan atas semangat slogan Kerajaan Persekutuan. Ditanya media mengenai masa hadapan karya syair, sajak dan pantun di negeri ini khususnya melibatkan golongan muda, beliau mengakui bahawa generasi baru agak sukar memahami pentingnya budaya puisi, tidak kira ia dalam bahasa Melayu, Cina dan Iban. Kita harus akui bahawa di kalangan generasi baru agak sukar bagi mereka memahami pentingnya budaya berpuisi ini. Tak kira lah puisi itu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Cina pun ada puisinya, dalam bahasa Iban pun ada puisinya. Tak kira, saya yakin setiap etnik di Sarawak atau di Malaysia ni ada budaya mereka yang lembut. Dalam kita baru-baru ini baru lepas tahun baru Cina dan kita melihat tarian lion dance mereka dipersembahkan dengan lagu berkikis bulu betis. So mungkin ini adalah bukan berkaitan dengan bahasa secara langsung, tetapi inilah budaya fusion, budaya majmuk yang ingin kita utarakan. Kita tidak memaksa mereka untuk memahami budaya klasik yang dulu, tetapi kalau budaya itu sesuatu yang akan menyatukan kita, yang mereka minat, apa salahnya? Turut hadir dalam program tersebut ialah pengarah DBP Cawangan Sarawak, Abang Haliman Abang Jilai, pensyarah kanan Unimas Chuah Kiman dan Ketua Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak Japri Bujang Masli. Dalam pada itu, penganjuran sayembara pidato perpaduan peringkat negeri Sarawak 2023 berjaya mendapat sambutan yang hangat. Ia merupakan program anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak dengan kerjasama Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Sayembara pidato perpaduan peringkat negeri Sarawak 2023 juga merupakan projek rintis di bawah seliaan DBPS dan diadakan bersempena ulang tahun ke-60 Sarawak Merdeka dalam Malaysia. Program yang diadakan khususnya di Kuching, Sarawak ini terbuka kepada 3 kategori iaitu umum, pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT dan pelajar sekolah menengah tanpa mengira agama dan bangsa. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul telah menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para pemenang di Balai Budaya DBP Cawangan Sarawak di Kuching pada Rabu. Johan bagi kategori sekolah menengah dimenangi oleh Nur Arisha Yaakob membawa pulang wang tunai RM500, watika pengiktirafan dan buku terbitan DBP. Tempat kedua pula dimenangi oleh Aimuni Bunsu yang membawa pulang RM400, watika pengiktirafan dan buku terbitan DBP, manakala tempat ketiga dimenangi oleh Nathan Lu Junzi yang membawa pulang wang tunai berjumlah RM300, watika pengiktirafan dan buku terbitan DBP. Sayembara pidato perpaduan bagi kategori Institut Pengajian Tinggi IPT, Johan pula dimenangi oleh Adriana Lata George yang membawa pulang wang tunai sebanyak RM800, watika pengiktirafan dan buku terbitan DBP. Manakala tempat kedua pula disandang oleh Dilan Jelai yang membawa pulang wang tunai berjumlah RM600, watika pengiktirafan dan buku terbitan DBP. Bagi tempat ketiga dimenangi oleh Yivia Grace Litat Kajan yang membawa pulang wang tunai berjumlah RM400, watika pengiktirafan dan buku terbitan DBP. Seterusnya, bagi kategori umum, sayembara pidato perpaduan Johan diungguli oleh Nur Haziana Hasim yang membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,000, watika pengiktirafan dan buku terbitan DBP. Naib Johan tempat kedua Zakia Setu membawa pulang wang tunai berjumlah RM700, watika pengiktirafan dan buku terbitan DBP, manakala tempat ketiga dimenangi oleh Ayuni Hazirah Daniel Liting membawa pulang wang tunai berjumlah RM500, watika pengiktirafan dan buku terbitan DBP. Program ini merupakan projek pengembangan bahasa yang mantap dan berprestij serta mendapat sambutan yang menggalakkan dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.
Dengan mengangkat tema perpaduan sayembara pidato pada kali ini semestinya memfokuskan penyatuan rakyat yang berbilang kaum di Sarawak selain menggalakkan masyarakatnya menggunakan bahasa kebangsaan dengan baik dan betul. Paparan berikutnya, Kerajaan Sarawak memperuntukkan dana sebanyak 3.7 juta ringgit kepada 32 sekolah mubalih di bahagian Kuching dan Serian pada tahun ini. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, pemberian dana itu adalah bagi membantu membaik pulih bangunan lama dan fasiliti-fasiliti di sekolah-sekolah berkenaan. Beliau yang juga penasihat kepada Mission Authority Roman Catholic Archdiocese of Kuching, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Uniform menambah, peruntukan yang disalurkan itu merupakan antara usaha daripada Kerajaan Sarawak untuk membantu sekolah-sekolah mubalih di seluruh negeri ini. Now this is to help them to run their normal activities sekolah biasa, dan juga membolehkan mereka untuk membeli apa juga perseratan yang diperlukan di sekolah-sekolah. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian cek bantuan dana kepada sekolah-sekolah mubalih Sarawak bagi tahun 2022 di Kuching pada Rabu. Turut hadir ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datu Baglen Banyi, Pengarah Unifor Datu Jack Aman Luat, Archbishop of Roman Catholic Archdiocese of Kuching Simon Poh Hun Seng dan Pengurusi Sarawak Council of Christian Schools Sarawak Douglas Telajan. Sementara itu, Datuk Dr. Penguang memberitahu Sarawak merupakan satu-satunya negeri yang mempunyai unit untuk agama lain dan akan mempunyai bangunan sendiri tidak lama lagi. Dalam perkembangan lain, Rumah Seri Kenangan RSK Sibu bersedia membantu warga emas yang memerlukan penjagaan dan pembelaan. RSK ditubuhkan untuk memberi jagaan dan perlindungan kepada mereka yang memerlukan bagi meneruskan kehidupan. Kriteria kemasukan ke RSK adalah seperti daif dan berumur 60 tahun ke atas, tidak menghadapi penyakit berjangkit, tidak mempunyai keluarga ataupun penjaga dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap berupaya menjaga diri sendiri. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Razif Sitam berkata, kemasukan ke RSK adalah melalui Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian atau daerah yang berhampiran dengan menggunakan borang yang disediakan. Jelasnya, setiap permohonan akan disiasat terlebih dahulu sebelum disyorkan oleh Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian dan seterusnya diluluskan oleh Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Beliau berkata demikian dalam Majlis Haiti sempena Tahun Baru Cina dan Cap Gomeh 2023 di Rumah Seri Kenangan Sibu RSK baru-baru ini. Di Meradong pula, Ahli Dewan Undangan Negerinya Datuk Ding Kuang Hing telah meluluskan projek transformasi luar bandar RTP di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Suta. Projek berkenaan ialah bagi menaik taraf prasarana stadium berbumbung SJKC Suta yang bernilai RM100,000. Selain itu, Datuk Ding juga menyumbang peruntukan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM5,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SJKC Suta. Datuk Ding mengumumkan perkara itu semasa merasmikan Majlis Graduasi dan Apresiasi Sesi 2022-2023 SJKC Suta pada Selasa. Dalam ucapan ringkasnya, beliau berkata pencapaian positif pelajar di sekolah itu menjadi bukti betapa para guru telah berusaha mendidik dan memberikan pendidikan yang menyeluruh kepada para pelajar. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.